Menteri, maka aktiviti Institut Genome ini meluas dalam bidang bioteknologi. Jadi adakah institut ini juga dapat menghasilkan secara komersial benih-benih ataupun tadi disebut hasil jujukan benih, tanah dan sebagainya boleh dikomersialkan ataupun dihasilkan untuk meningkatkan ekonomi negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Hulu Langat. Sememangnya banyak yang kita lakukan, iaitu untuk bukan saja untuk menyediakan kemudahan perkongsian ataupun shared services kepada core facilities yang diadakan untuk tujuan membuat sequencing, proteomics dan juga pelbagai usaha sama ada dengan peringkat universiti tempatan maupun di peringkat international. Contoh yang terkini yang baru dikeluarkan dalam Journal Science, di mana kita bekerjasama dengan pelbagai institut di luar negara termasuk universiti luar negara berkaitan dengan penemuan ataupun kajian berkaitan dengan apa dikatakan penyakit melioidosis, iaitu kuman daripada tanah. Kalau kita melihat Datuk Tua, penyelamat ataupun penyelam yang menyelam di tempat-tempat, di beberapa tempat lah, termasuklah yang di Malaysia, di Bakun dan juga di tempat di Pahang, di mana ada 10 orang dulu penyelam. Bila mereka menyelam, kemudian selepas itu meninggal dunia disebabkan ada jangkitan daripada virus ataupun yang ada dalam bumi kita, dalam tanah. Dan di sinilah maka mereka membuat kajian. Kalau kajian kaedah lama, mereka akan menggunakan apa dikatakan biology molecule. Mereka akan mengambil masa 10 hingga 20 tahun baru kita akan dapat menemui apakah punca sebenar kematian mereka. Tapi dengan menggunakan kaedah genomics ini, ianya dapat dalam tempoh 5 tahun dapat mengenal pasti bahawa sebenarnya kematian ini berpunca daripada kuman yang memang berada dalam air ataupun dalam keadaan tanah semula jadi di Malaysia. Maka hasil daripada itulah maka kita dapat akan mengenal pasti apakah sebenarnya punca kematian sesuatu kematian. Begitu juga apa yang dikatakan tadi, kita menjalankan program Malaysian Cohort. Dalam konteks Malaysian Cohort ini, kita membuat kajian untuk lebih kurang 100,000 orang di Malaysia. Kita bekerjasama dengan pelbagai peringkat antarabangsa, dan daripada kajian asal, kajian awal, hasil kepada 67,717 participants, kajian awal yang kita dapati bahawa kalau berkaitan dengan untuk genomik ini, kalau hypertension prevalence di kalangan pihak lelaki 39%, wanita 38.8%, berkemungkinan untuk mendapat diabetes untuk lelaki 23% kemungkinannya, manakala wanita pula 20%. Obesity lelaki 29% dan wanita 35%. Manakala kalau kita melihat pada biomarkers berkaitan dengan keturunan untuk pre-diabetes dan diabetes, orang Melayu berkemungkinan mendapat diabetes ialah 26.7%, Cina 12.6%, yang paling tinggi ialah orang India 32.9%. Ini daripada 67,000 yang kita buat sequencing, melihat. Dan daripada data inilah saya kira amat penting supaya kita dapat melihat preventive measure, supaya kita dapat memberi nasihat awal. Kalau keturunan India misalnya, mengapa mereka mendapat berkemungkinan besar mendapat diabetes. Ini ada hubung kait dengan gaya kehidupan, latar belakang keluarga, sejarah dan sebagainya. Jadi ini yang dilakukan masa ini, dan ini mempunyai potensi bukan saja untuk dikomersialkan, tapi yang lebih penting ialah potensi untuk kita membuat preventive measure berdasarkan keturunan lelaki dan wanita dan juga keturunan latar belakang keturunan etnik tersebut. Sebab itu sequencing ini amat penting,
dan ianya bukan manfaat untuk kita sekarang tapi untuk manfaat sumbangan kita pada generasi yang akan datang. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Kutatan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya sungguh tertarik